Mungkin ada juga hikmah yang lain adalah menjadi sunatullah. Apabila ada perkara-perkara penting seumpama itu, maka perkara itu akan disembunyikan. Lantaran itu ismu azam juga telah doa dikabulkan turut disembunyikan. Begitu juga ada banyak lagi pergaduhan tersebut. Penentuan Lailatul Qadar bagi bulan Ramadan itu telah dilupakan menjadi sebabkan hikmah lain yang telah disebutkan ketentuan malam Lailatul Qadar telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Perkara ketiga yang terdapat dalam hadis tersebut ialah 3 malam telah diberitahu bagi tujuan mencari Lailatul Qadar, malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Dengan menggabungkan daripada satu riwayat yang lain, dapat dipastikan bahawa ketiga malam itu adalah antara malam-malam 10 akhir Ramadan. Namun demikian, lepas itu terdapat berapa kemungkinan lagi. Sekiranya 10 akhir itu dikira dari awal bilangan, maka maksud hadis tersebut ialah malam ke-29, ke-27 dan ke-25. Jika dikira akhir dari bulan, akhir daripada bulan itu mengenai 29 hari, maka kiraan itu mendapati malam ke-21, ke-23 dan ke-25. Sekiranya bulan itu mengandungi 30 hari, maka kiraan itu mendapati malam-malam ke-22, ke-24, ke-26. Selain kenyataan itu, masih terdapat banyak lagi perselisihan pada hadis-hadis dalam menentukan Lailatul Qadar. Justru itulah banyak perselisihan di kalangan ulama berkenaan malam Lailatul Qadar sehingga menjangkau hampir 50 pendapat. Pada pendapat ulama muhaqqiqin, ulama yang buat kajian mendalam, adalah terdapat begitu banyak perselisihan dalam hadis-hadis adalah kerana malam tersebut tidak berkhusus pada mana-mana tahun tertentu. Bahkan malam itu berlaku pada malam-malam yang berlainan pada tahun-tahun berlainan, yang menyebabkan riwayat hadis-hadis yang berlain. Pernah Rasulullah SAW merintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam berlainan bersesuaian dengan tahun tersebut, dan baginda SAW mengkhususkan malam tertentu pada setengah-setengah tahun yang lain. Lantaran itu, satu riwayat daripada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada satu ketika sedang dibincangkan tentang Lailatul Qadar di dalam masjid Nabi SAW, lalu baginda bertanya, berapakah tarikh hari ini? Diberitahukan bahawa 22 hari bulan. Baginda SAW pun bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ini. Ada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata setelah bertanya kepada Nabi SAW, adakah Lailatul Qadar khusus pada zaman baginda sahaja atau akan berterusan sampai zaman itu juga? Baginda menjawab, Lailatul Qadar akan berterusan hingga kiamat. Saya bertanya lagi, pada bahagian manakah dari Ramadan malam itu berlaku? Baginda bersabda, carilah malam itu pada 10 awal dan 10 akhir. Kemudian baginda telah sibuk dengan perkara lain. Bila mendapat peluang, saya bertanya lagi, Tuan, tolonglah beritahu dalam 10 malam itu pada bahagian manakah malam itu didapati. Rasulullah SAW menjadi begitu marah. Tidak pernah baginda begitu marah terhadap saya sebelum selepas itu. Kemudian baginda bersabda, kalau itu tujuan Allah SWT, mengapakah tidak terus diberitahu sahaja? Carilah malam itu pada 7 malam terakhir, cukuplah. Selepas itu jangan tanya apa-apa lagi kepada saya. Baginda beritahu kepada seorang sahabat yang lain secara tepat bahawa malam itu didapati malam ke-23. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada satu malam sedang saya tidur, saya bermimpi seorang berkata kepada saya, bangunlah, inilah Lailatul Qadar. Saya pun bangun dengan segera dan pergi melihat Nabi SAW. Saya dapati baginda sedang bersolah. Malam itu malam ke-23. Dapat diketahui juga pada setengah riwayat lain bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-24 secara tepat. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapakah yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat menemui Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun. Ada orang menyampaikan pendapat ini kepada hadits Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau pun berkata, tujuan Ibnu Mas'ud adalah supaya orang ramai tidak berpada dengan beribadat pada satu malam sahaja. Jadi dia telah bersumpah dan beritahu bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Banyak lagi pendapat para sahabat dan tabi'in bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Inilah yang pendapat hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sementara kajian hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula ialah siapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat mengetahui Lailatul Qadar. Dapat diketahui bahawa satu riwayat dalam kitab Durrul Mautum bahawa itulah yang diberitahu kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan imam-imam pula, pendapat yang masyhur di si Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih
ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun. Pendapat yang kedua ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang bulan Ramadan. Imam Muhammad rahmatullahi alaih dan Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaih pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam Ramadan secara tetap, tetapi malam tersebut tidak diketahui. Pendapat yang lebih diterima di sisi mazhab Syafi'i ialah Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21. Imam Malik rahmatullahi alaih dan Imam Ahmad rahmatullahi alaih pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan, iaitu pada tahun-tahun berlainan Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang berlainan. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar lebih kemungkinan berlaku pada malam ke-27. Syekhul Arifin Muhyiddin Ibnu Arabiyah rahmatullahi alaih berkata, pada pandangan saya, pendapat mereka mengatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun adalah lebih tepat. Ini adalah kerana saya telah menemui malam itu 2 kali pada bulan Syakban, sekali pada 15 Syakban dan sekali pada 19 Syakban, 2 kali pada 10 Ramadan, itu malam ke-13 dan ke-17, dan juga pernah menemui Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil dari 10 malam akhir Ramadan. Oleh itu saya yakin bahawa malam tersebut berubah-ubah sepanjang tahun, tapi lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan. Ada Syekh Waliullah rahmatullahi alaih berkata bahawa Lailatul Qadar berlaku 2 kali setahun. Pertama ialah pada malam di mana hukum-hukum Allah SWT turun pada malam itu ialah Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Malam itulah dikhususkan pada bulan Ramadan sahaja. Lailatul Qadar beredar sepanjang tahun, tetapi pada malam tahun Al-Quran diturunkan malam tersebut telah berlaku pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang kedua ialah pada malam kerohanian tersebar secara khusus. Para malaikat turun ke bumi dengan kebanyakan, dan syaitan-syaitan akan dijauhkan serta doa ibadat dikabulkan. Lailatul Qadar yang seperti ini berlaku pada setiap Ramadan, pada malam-malam yang ganjil dari 10 akhir Ramadan, dan sentiasa berubah-ubah. Bapa saya Maulana Yahya rahmatullahi alaih berkata bahawa inilah pendapat yang lebih tepat. Walau bagaimanapun sama ada sekali ataupun 2 kali, seorang yang perlu berusaha mencari Lailatul Qadar pada 9 tahun sesuai dengan keupayaan dan kesungguhan masing-masing. Sekiranya tidak mampu, maka carilah pada bulan Ramadan, dan kalau itu pun tidak mampu, maka adalah menganggap bahawa malam-malam 10 akhir Ramadan merupakan peluang yang paling bernilai. Sekiranya itu pun masih tidak mampu, maka janganlah dibiarkan malam-malam ganjil 10 akhir terlepas begitu saja. Dan kalaulah semoga Allah SWT jauhkan itu pun mampu, maka hendaklah menganggap malam ke-7 adalah peluang keemasan. Sekiranya dengan pertolongan Allah SWT seorang yang bertuah dimudahkan untuk mendapat Lailatul Qadar, maka segala nikmat dan keselesaan dunia yang dikorbankan tidak mempunyai apa-apa nilai jika dibandingkan dengan malam tersebut. Kalaulah tidak mendapat Lailatul Qadar pun, seorang itu masih tidak terlepas daripada ganjaran solat berjemaah di masjid, sepatutnya dianggap oleh setiap orang sebagai satu perkara yang perlu diambil berat untuk disempurnakan pada sepanjang tahun, khususnya solat maghrib dan isyak. Sekiranya seorang yang bertuah dapat menunaikan kedua solat itu secara berjemaah pada malam Lailatul Qadar, maka betapa besarnya pahala berjemaah yang akan dipenuhi. Betapa besarnya nikmat Allah SWT dalam masa mana amalan agama apabila usaha telah dilakukan walaupun dia tidak berjaya, ganjaran untuk usaha tersebut pasti akan dipenuhi. Tetapi berapa ramaikah orang yang ingin agama dan sanggup bermatian-matian berusaha untuk agama? Sebaliknya dalam berusaha untuk tujuan-tujuan keduniaan, sekiranya hasil yang dikehendaki tidak tercapai, maka usaha itu adalah sia-sia dan tidak berguna. Namun demikian, dalam keadaan itu pun betapa ramai pula orang membinasakan harta dan diri untuk mendapatkan tujuan-tujuan keduniaan dan perkara yang sia-sia itu. Soal penyair bermadah, perhatikanlah perbezaan jalan-jalan yang kesudahan jauh berbeza. InsyaAllah bila dapat InsyaAllah. Allahumma salli ala